Cakap kuat sikit ya, cikgu nak dengar. Okey, jangan chat. Kamu kena cakap. Kamu kena baca jawapan dia. Okay, boleh nampak nak cikgu punya skrin ni? Dia tahu cikgu kalau kata kamu tak dengar. Saya pun pakai PC, lepas tu saya tak ada mic. Baguslah korang ni. Saja kan? Hari tu cikgu dengar suara kamu? Ha? Cikgu tukar orang. Tak suka kamu chat-chat jawapan ni. Tak apa, tak kena lagi. Sebab dia tak masuk lagi ni. Tadi Anik dapat dah? Dapat. Dapat dah yang bawah. Cikgu bagi kat Hafiz lah. Ku Hafiz. Ayo. Saja ya dia orang ni. Okay. Kamu main game kan? Mesti ada mic. Cikgu tak percaya. Ikram. Cikgu tak percaya kamu tak main game tak pakai mic. Ha? Alah. Okay. Rajah 1 menunjukkan graf T kuasa 2 melawan dengan L. T ialah tempoh ayunan bandul ringkas dan L adalah panjang bandul. Jadi ni eksperimen bandul kamu lah. Eksperimen bandul hari tu kita plot graf T kuasa 2 melawan dengan L. Soalan pertama dia suruh nyatakan jenis graf. Jadi yang ni graf apa yang ditunjuk ni? Graf linear. Graf linear. Linear. Graf linear. Senang sajalah. Graf linear. Okay. Apakah yang boleh ditafsirkan daripada graf ini? Objek bergerak dengan laju malah. Tak. Macam mana? Yang ni bagi Hafiz jawab. Orang lain tengok jawapan dia nah. Sebab cikgu nak tahu Hafiz tahu ke tidak. Tak WhatsApp cikgu sekejap. Yang mana ya? Dia tanya kamu apa yang kamu boleh tafsir daripada graf ini. Oh sorry. Sorry. Okay. Apa yang kamu boleh tafsir daripada graf ini? Apa yang dia nak dalam sini? Tadi jawapan kawan-kawan bagi tu tak betul. Tafsirkan graf. Tak faham benda yang kamu cakap tu. Tak faham. Kita tafsirkan hubungan dia. Apakah hubungan antara T kuasa 2 dengan L ni? N panjang kali bandul. Bukan. Apa hubungan T kuasa 2 dengan L? Meninggal. Graf ni. Tengok graf ni. Apa hubungan dia? Hubungan antara panjang bandul. Apa? Hubungan antara panjang bandul, bukan? Itu bukan jawapan dia. Apa Berkadar langsung. Itu jawapan dia. Jadi kalau berkadar langsung terus kalau dia kata tafsir, maknanya dia tafsir hubungan yang ditunjukkan ni. Boleh? Jadi hubungan yang ditunjuk ni berkadar langsung. Kita ada berkadar langsung dengan bertambah secara linear kan? Macam mana kamu tahu ni berkadar langsung bukan bertambah secara linear? Tak. Baik tak ada depan mata cikgu dah. Mana kamu tahu ini berkadar langsung bukan bertambah secara linear? Apa indication dia? Sebab Y tu semakin salah. Okay. Sebab Y tu lebih besar daripada X. Salah. Okay, orang lain tolong bagi cikgu jawapan. Kenapa kamu tahu yang ni hubungan berkadar langsung bukan bertambah secara linear? Dia kat mana? Salah. Kalau exam kamu kena tahu kenapa kamu jawab ni berkadar langsung. Takkan kamu tak tahu kita dah buat banyak graf dah. Macam mana kamu tahu yang ni berkadar langsung bukan bertambah secara linear? Takkan tak ada siapa pun tahu kat sini. Dia sama. Sebab dia graf dia lurus je. Tak lengkung tak apa. Bukan, kalau maksud cikgu kalau dia graf bertambah secara linear pun graf garis lurus juga. Apa beza dia? Lajuan dia bertambah.
cepat. Salah lagi takat ni jawapan kamu. Takkanlah kamu tak tahu. Kamu tengok hubungan ni kita nampak kan dia berkadar. Why? Sebab apa kamu kata berkadar langsung? Berkadar linear, rupa gerah dia macam mana? Macam mana rupa gerah bertambah secara linear? Semua tengah selak buku. Teks tak ada lah. Macam mana kamu tahu ni hubungan berkadar langsung bukan bertambah secara linear? Beritahu cikgu cepat. Tu kata Kerana mula dengan titik sasaran. Sasaran pula dah. Apa lah. tengok aja. Sekejap. Yang mana? Sebab apa? Sebab dia mula daripada titik kosong tu. Ya, sebab dia mula kosong. daripada kosong-kosong. Dia lalu asalan. Kosong. Asalan. Ya Allah, lupa asalan. Ingatkan sasaran tadi. Yuk. Dia lalu asalan. Jadi kalau lalu asalan tu maknanya hubungan dia berkadar langsung. Berkadar Kalau langsung. dia bertambah secara linear, dia lalu asalan tak? TY. Tak, dia akan pintas pada Pak Siwai. Pintas. Pasti buat. Korang ni. Okey. Jadi betul lah T kuasa 2 berkadar langsung dengan L. Ni lah. Okey. Hitungkan kecerunan graf. Macam mana nak kira kecerunan dia? Y2 tak lah. Kita akan pakai Y2 tolak Y1. Okey, cuba kirakan untuk cikgu pakai koordinat apa? Ku Hafiz. Pakai koordinat 2.0. Koordinat 2.0 ni koordinat X dia apa? X dia ni 0.5. Okey, 0.5 dengan 2.0. Satu lagi nak pakai titik apa yang paling senang sekali dalam dunia? Yang paling senang. Titik yang pertama. Yang Titik ni titik ni dah ni titik 0. Yang Pak C S dia 0.1. Tak, boleh lah. Boleh pakai titik ni. 0.0 boleh. Boleh. Okey, jadi Oh. masukkan dalam equation. Gantikan. Y2 kamu apa? Y2 2.0 2.0 tolak dengan? 2.0 tolak dengan 0. Per dengan? Per dengan 0.5. Tolak? Tolak dengan 0. Okey, berapa dapat jawapan M ni? Tekan kalkulator kamu dapat berapa? 4. 4 apa? Okey, apa unit dia? Unit dia paksi Y bahagi paksi X. Jadi Y dia apa? Unit paksi Y dia apa? Paksi Y dia Tengok paksi kamu ni. Paksi Y tu formula apa? Dia punya unit dia apa? C. Mana datang C-nya ni paksi Y? Ni. Kita nak buka unit. Apa unit dia? Paksi Y. MS. Mana pula paksi Y tu S kuasa 2? Kamu nampak tak S kuasa 2 ni? MS. Tengok ni, kita buat Y per X kan. Jadi kita punya unit pun Y per MS kuasa 2. Bukan M kuasa 2. Unit dia S kuasa 2 per M. per M. Faham tak? Sebab apa dia? Sebab paksi Y dia S kuasa 2. Tadi kita ambil Y bahagi dengan X. Jadi Y bahagi X, unit dia pun Y bahagi X lah. Jadi S kuasa 2 per M lah. Kamu baru nak tahu ke maklumat ni? Tulis dia kat atas dia jadi M-1 S kuasa 2. Gitulah. Faham jadi kalau tak tulis dengan unit, nanti cikgu tolak lah. Jawapan tak sah. Jadi unit dia boleh jadi pelik yang macam kamu tak pernah tengok. Biasalah sebab dia datang daripada paksi. Okey. Soalan nombor 2, Haris. Haris. Mana Haris? Hilang dah ke? Tidur dah? Ada. Hari. Mana? Okey. Baca soalan ni. Pelajar 2 menunjukkan troli P yang berjisim 3.0 kilogram bergerak pada laju malah secara mengufuk apabila ditarik oleh suatu daya mengufuk F sama dengan 8.0 Newton. Okey. Jadi dia tanya kamu daya paduannya bertindak pada troli P berapa?
Senyap je. Aduh. Apa daripada yang tindak pada troli P? 8. Siapa jawab 8? Salah. Bila kita kata daya paduan tu, dia jumlah semua daya yang bertindak pada sistem tu dalam arah yang mengufuk lah. Boleh? Sebab 16. tak. Kamu apa clue dia untuk jawab soalan ni? Yang ni, halaju mala. Macam mana satu objek tu boleh bergerak dengan halaju mala? Okay. Korang tak tahu langsung ke pasal daya paduan ni? Yang ni cikgu ajarkan online. Benar. Kita ada formula apa untuk daya? Cikgu. Saya tahu. MA. F sama dengan F. MA. F sama dengan MA. Okey, dengar ni lah cikgu explain. F sama dengan MA ni adalah gerakan Daya paduan. Sabar. Okey. Sabar. Relax. Tidak, kelas. Tak. Okey. Kita ada formula F sama dengan MA ni. Objek ni hanya boleh gerak dengan pecutan. Pecutan tu maksudnya halaju dia makin bertambah ataupun halaju kurang kan? Sekiranya kita ada daya bersih. Boleh? Daya bersih tu terhasil bila kita padukan semua daya tu, lepas tu kita dapati ada satu daya yang menyebabkan objek tu memecut. Boleh? Si F ni adalah daya paduan kamu. Daya paduan tu bila kita padukan semua daya yang bertindak pada dia, lepas tu tinggal satu daya bersih. Kalau ada daya bersih, objek tu akan gerak dengan pecutan. Tapi sekiranya objek tu pegun ataupun mala, yang tu di dalam keadaan apa kita panggil? Kita ada keadaan yang kita panggil untuk objek yang pegun atau mala ni apa? Keadaan apa? Siapa tahu? Yelah, kalau dia pegun atau mala, kamu rasa daya bersih dia berapa? Kosong lah, pandai. Kosong. Jadi masa tu kamu punya objek tu berada dalam keadaan keseimbangan daya kita panggil. Boleh? Jadi macam mana kita dapat kosong tu? Bila daya ke depan ni, bila daya ke depan ni kita tambah dengan satu daya ke belakang, kita dapat kosong. Boleh? Maknanya kalau kata objek tu gerak dengan halaju mala, dia dalam keseimbangan. Keseimbangan tu bila daya paduan dia adalah sama dengan sifar. Okay, maknanya kat sini dia tak label semua daya tu. Dia hanya label daya tarikan saja. Daya tarikan tu 8 Newton. Jadi kalau kata dia gerak dengan halaju mala, maknanya dia ada daya yang menentang 8 Newton juga. Jadi bila kita tambah dua-dua orang ni, dia akan jadi kosong. Jadi apa jawapan untuk A tadi, Haris? Kosong. Kosong apa? Kosong apa? Kosong Newton. Jadi ingatlah yang ni tajuk, yang ni benda penting untuk tajuk daya ni, paduan daya. Nanti kamu kena ingat objek yang dalam keadaan keseimbangan, bila kita padu daya dia dapat sifar. Kalau kita padu daya dia ada lagi baki, maksudnya dia ada daya bersih, objek tu akan gerak dengan pecutan. Okey, B. Nyatakan jumlah daya rintangan yang bertindak pada troli P tu. Yang ni cikgu dah bagi jawapan dia. Berapa jawapan dia? 8. Berapa? 8 8. Newton. Okey, betul. Okey, jadi kamu rasa rintangan tu datang daripada mana? Apakah faktor yang menyebabkan daya rintangan tu? Daya ke belakang ni datang dari mana? Geseran. Daya geseran. Daya geseran tu geseran antara siapa dengan siapa? Objek dengan Tayangan. Objek dengan? Mana datang geseran? Permukaan tu. Permukaan. Betul. Permukaan dengan tayar ni menghasilkan daya geseran. Ada satu lagi daya yang merintang. Apa dia? Udara. Betul. Rintangan udara. Jadi ada dua sumber lah. Daya geseran antara tayar dan permukaan. Jadi macam kamu nak jalan lah. Bila kamu jalan, daya geseran tu tolong kamu jalan ke depan. Jadi ini daya geseran kita panggil. Kalau yang kat udara tu kita panggil dia rintangan udara. Jadi dua benda ni menyumbang kepada daya yang menentang kamu yang daya tarikan tu lah. Jadi rintangan udara. Okey. Jadi dia kata sambungan dia daya mengufuk F, jadi daya yang 8 Newton tadi, dia kata dia tambah jadi 10 Newton. Jadi bertambah kepada 10 Newton dengan menganggap daya rintangan yang bertindak pada troli P adalah tidak berubah. Hitungkan pecutan troli P.
Okey, macam mana kita nak kira pecutan tu? Kita kena pakai formula apa? F sama dengan MA. Okey, sama F A. sama dengan MA. Okey, kat tempat F ni nak ganti dengan apa? 10. 10. 10 tu baru daya ke depan kamu. Kita nak cari daya paduan sebab F ni daya paduan. Jadi 10 tolak dengan apa? Tolak. Tolak dengan 8 sebab 8. tadi daya rintangan tu tak berubah, masih lagi sama dengan tadi. Jadi daya paduan kamu tu 10 tolak 8. M troli kamu berapa tadi? Haris? 3 kg. 3 kg. Jadi cuba kamu kira berapa kita dapat A ni. A dapat berapa? Ini 2. Namanya 2/3 tu berapa dalam perpuluhan? Tak nak dalam pecahan, dalam fizik tak nak jawapan pecahan. 2/3. 2/3. 2/3 tu berapa? 0.66. Bunya kan ambil 2 tempat 0.667. 0.667. 0.67. Apa dia punya 0.67. unit dia? Apa unit dia? Tak. MS. M tu S. MS negatif? 1. 2. Negatif 2. Pecutan tu adalah kadar perubahan laju. Jadi MS negatif 1 per dengan saat dapat MS negatif 2. Okey. Ni ingat lah yang ni formula ni kat belah kiri ni F paduan. Jadi kalau kata ada daya merintangi, kita akan tolakkan dulu. Kalau dia kata di permukaan licin, tu maksudnya tak ada rintangan yang menolak, yang menentang ni. Nah, dia kata jalan di atas permukaan licin. Okey, jadi dah habis dah soalan C. Nombor 3, Danik Iman, soalan graf gerakan. Mana? Sama kamu tahu tak? Di mana? Sama. Betul boleh. Sama botak. Hati dia ponteng kelas cikgu. Hari tu dia tanya cikgu nak ajar apa kelas ni? Lepas tu dia tak masuk pun. Kau cakap je. Alright. Banyak ni hari. Jadi Iman baca soalan ni dulu. Rajah 3 menunjukkan graf hal laju melawan masa bagi sebuah kereta yang bergerak pada suatu jalan mendatar bagi 90 saat pertama. Okey, cuba kamu perihalkan dulu gerakan ni macam mana? P ke Q ni macam mana? Pejutan negatif. Pecutan negatif. Pecutan tu malah ke berubah? Berubah. Tak. Pecutan datang daripada mana? Pecutan datang daripada mana? Daripada mana? Ni VT. VT. Pecutan datang daripada mana? Kecerunan ke apa? Nah, daripada mana? Tak nilai slow. Daripada kecerunan. Jadi kecerunan graf garis lurus macam ni ada berapa biji? Ada berapa nilai? Ada 2. Ada berapa nilai? 1. Satu saja. Ada satu nilai saja. Jadi yang ni nyah pecutan mala ataupun nyah pecutan seragam. Okey. Jadi yang ni dia nyah pecut dengan satu saja pecutan. Boleh? Ataupun kita boleh kata hal laju dia tengah berkurang secara linear. Nabi kata suara cikgu sekat-sekat. Orang lain dengar suara cikgu sekat-sekat tak? Dia slow je. Clear. Cakap kat dia cikgu rakam. Jadi sila tengok balik. Kalau 2 jam sila tengok balik. Okey. Nah, alright. Jadi seterusnya bahagian QR ni, Daniel. Hal laju mala. Okey, betul. Hal laju mala. Pecutan dia? Pecutan dia kosong. Kosong. Okey. Betul. Sebab dia mendatang macam ni kecerunan dia kosong. Okey, RS ni? Dia pecutan positif. Pecutan dia positif. Okey, pecutan mala. Alright, jadi dia tanya kamu senang saja sebab kamu dah tahu dah, kamu dah describe dah. Jadi daripada Q ke R tu dia tanya kamu mana satu gerakan kereta tadi? Pecutan positif ke hal laju mala? Hal laju mala. Okey, jadi hal laju mala yang R ke S?
Kejutan positif. Kejutan positif. Dapat 1 markah. Dua-dua betul baru dapat 1. Dia tak ada istilah bagi kamu markah setengah. Ha? Dia kamu kena betul dua-dua baru dapat 1. Kalau salah 1 dapat 0. Macam tu ah. Okey. Okay, apakah kuantiti fizik yang diwakili oleh luas bawah graf? Graf hal laju melawan masa. Kalau kita cari luas bawah graf ni kita dapat apa? Ha, cepatlah. Luas bawah graf dapat apa? Ni. Ha? Ini Iman. Ya. Luas bawah graf dapat apa? Tak tahu ke kamu punya line slow? Tak tahu. Kamu tak tahu. Mari kita tengok dia punya graf ni. Okey, jadi ini VT kan. Kalau luas bawah graf tu kiranya kita ambil V darab dengan T. V darab dengan T ni akan dapat apa? Dia dah tak ngerti. Ha, dapat apa? Kamu dah dengar kan yang kita darab V dengan T. Dulu kita ada belajar masa tajuk gelombang. V dengan T dapat apa? Lama sangat ni, siapa tahu jawapan dia? VT dapat apa? Jarak. Jarak, betul. Jarak ataupun sesaran graf tu. Kamu tak tahu ke ni? Jadi kalau graf hal laju lawan masa, kita dapat 2 benda. Daripada luas bawah graf dia, maknanya kamu kira bentuk ni, semua ni. Kamu dapat jarak dia ataupun sesaran dia. Jadi untuk kes yang ni, jarak dia dengan sesaran dia sama ke berbeza? Sama ke berbeza? Ha? Dan Iman? Sama ke berbeza jarak dengan sesaran dia kat situ? Sama je. Sama. Kenapa sama? Macam ni ke orang nak pesa hari Selasa? Hai. Kenapa sama? Siapa tahu kenapa sama? Kenapa jarak dengan sesaran sama untuk kes graf ni? Kamu mesti ada sebab untuk jawapan yang kamu bagi, takkan kamu main hentam je. Apa beza antara sesaran dengan jarak? Sesaran jarak terdekat. Tak tepat? Lagi? Lain? Siapa-siapa pun tak tahu beza sesaran dengan jarak. Saya tahu. Apa beza dia? Sesaran ialah jarak terpendek menuju satu. Apa beza Kalau antara jarak sesaran dengan pula jarak? dia punya apa? Keseluruhan. Lain kau putus-putus lah Mikdad. Jangan kata jarak terpendek, tak Beza cukup. dia sesaran ni jarak terpendek. Bukan tu beza dia. Satu tempat je. Orang lain. Apa Tak beza apalah. sesaran dengan Tak jarak? dengar cikgu. Saran jarak terpendek dari awal hingga akhir. Tidak. Apa kalau kata cikgu suruh Tolong pilih jarak? kawan-kawan. Kenapa kamu dapat jawapan yang lain dengan sesaran? Saya dah bagi slip dulu tu. Kenapa kalau kamu kira jarak dengan sesaran tak dapat jawapan yang sama? Jarak. Lepas tu apa?
Jarak yang hendak ke pergi. Kalau sesaran ni jarak tolaknya jarak yang patah balik. Nah, dengar sini. Sesaran tu kita ambil kira dia gerak positif ke negatif. Jadi kalau dia patah balik, sesaran dia akan jadi berkurang. Tapi kalau jarak dikira panjang semua lintasan tu. Jadi untuk graf ni, dia ada tukar arah ke tak ada tukar arah? Tak. Tak tukar arah. Macam mana kamu tahu dia tak tukar arah? Kita menurun ke atas. Semua graf dia adalah Ke Positif. positif. Ha, betul. Jadi kalau kata hal laju ni dia kuantiti vektor. Jadi kalau kata ditukar arah, dia akan duduk kat bahagian negatif. Boleh? Jadi untuk kes yang ni, semua graf dia positif sebab dia tengah gerak arah yang sama. Cuma sekejap dia pecut, sekejap dia tak pecut. Boleh? Tapi dia still bergerak arah sama. Contohnya dia gerak semua ke kanan. Tapi kalau kamu dapati graf tu ada bahagian yang negatif, maksud tu graf kamu tu tengah, kamu punya orang tu tengah patah balik. Jadi kata dia ada bahagian negatif macam ni. Jadi kalau kata dia ada bahagian negatif macam ni, sesaran dengan jarak dia tak akan jadi sama lah. Sebab bila kita kira luas buah graf, yang mana bahagian negatif tu akan jadi tolak dengan bahagian yang positif. Kan kita ada buat dah waktu kita buat kertas 1 hari tu. Jadi kat sini kita punya sesaran sama dengan jarak. Jadi kalau dia tanya kamu jawapan, kita boleh jawab jarak ataupun sesaran lah. Sebab untuk kes yang ni dia sama. Tapi kalau untuk graf yang ada bahagian yang negatif, dia tak akan jadi sama. Faham tak ni? Hitungkan jarak yang dilalui oleh kereta itu daripada P ke Q. Macam mana nak kira tu? Kita nak P ke Q saja. Bentuk apa tu? luas. Luas dia. Bentuk apa tu? Surga. Tengok elok-elok. Trapezium. Sampai Pak CS ni. Macam mana nak kira luas trapezium? 1/2. 1/2 darab dengan? Darab dengan A tambah B. A kamu apa? A 30. 30. Campur dengan? 10. 10. Lepas tu? Jarak dengan 20. Darab dengan 20. Okey, dapat berapa ni? Namanya. Dah kira ke belum? Kamu tak ada kalkulator ke, Danik Iman? 500. Dapat apa? 500. Salah. 400. 400. Kenapa kamu nak kira ni lama sangat? Oh, dah. Kamu kan tahu kita nak pukul 10 dah ni. Kamu nak habis pukul 12 malam ke? Tak kira cikgu akan habiskan semua ni hari ni juga. Jadi yang tu kamu isi jawapan ni dapat 400, kena tulis unit dia meter. Okay. Kamu serius sikit belajar ni. Cikgu rasa kamu tak buat ulang kaji langsung. Nanti kalau cikgu bagi exam, kamu dapat result macam mana? Baca soalan dia. Jika jisim kereta ialah 800 kg dan jumlah daya rintangan yang bertindak pada kereta semasa perjalanan dari R ke S ialah 500 Newton, berapakah daya tujah F yang dihasilkan oleh enjin kereta semasa perjalanan RS? Okey, macam mana nak kira? Nak pakai formula apa? Sama dengan MA. F sama dengan MA. Alright, cuba kita isikan maklumat dalam formula ni. Apa yang kita nak isi kat tempat F ni? RM500. 500 tu apa?
daya rintangan. Jadi kalau dia daya rintangan, macam mana nak isikan kat tempat F ni? F ni daya paduan. Kita nak kena cari daya tujuan enjin. Jadi kat sini nak isi dengan apa? 500 500 tu yang rintang. tambah Yang dia Tolak sucara 500. F. Tujuan tu F yang menyebabkan kereta kamu ke depan tu, boleh nak? Jadi yang tu datang daripada enjin. Jadi yang ke belakang tu kita panggil dia daya rintangan. Jadi bila kita nak isi kat sini, sini F paduan kamu. Jadi kita akan gantikan dia dengan F tujuh tolak dengan 500. M kita berapa? 800. 400. Okey, A. Macam mana nak dapat ARS ni? Dapat ARS. kira Kira daripada mana? Balah. gerak Daripada mana? Graf. Bahagian mana? lahli Lah kali. Macam nak kira ni? Kena tambah. Tambah apa? Kita nak cari apa? Keturunan ke luas bawah graf? keturunan Kecerunan. Jadi apa tolak apa? Bahagi apa tolak apa? Y. Y dia apa? 2. Isikan. 20. 20 Tolak 10. tolak 10. Bahagi 90. Tolak 80. Okey, dapat berapa ni? Berapa dapat A dia? Berapa? 1. 1. Okey, betul. Ingat nah graf tu bagi kau maklumat. Okey, last kali Dani Iman kirakan cikgu F7 tu berapa? F7 dapat berapa? 3. Dapat apa? 1,300. 1,300. Apa unit dia? N. Newton. Newton. Okey, betul. Jadi yang ni pun sama lah. Ini soalan kaitan dengan F sama dengan MA. Jadi bila dia kata daya tujuh tu maknanya dia nak daya datang daripada enjin ni. Okey. Okey, nombor 4 Jaris. Jaris, baca soalan tu. Apakah yang dimaksudkan dengan pendap? Darjah 4 tu. Darjah 4 menunjukkan ais hancur dalam suhu 0 darjah Celsius yang diletakkan dalam corong kaca bersama dengan satu pemanas elektrik. Ais itu dibiarkan selama 10 minit tanpa menghidupkan pemanas. Jisim air yang dikumpulkan di dalam bikar selepas 10 minit didapati ialah 16.6. Okay, kita ubah ni, kita tukar 16.6 kg ni jadi 16.6 gram. 16.6 kg tu banyak sangat. Okey. Bagi cikgu maksud haba pendam tentu pelakuran. Apa maksud dia? Suatu bahan ialah haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan itu daripada keadaan pepejal kepada keadaan tercair ataupun sebaliknya tanpa merubah perubahan suhu. Kuantiti haba yang diperlukan untuk menukarkan 1 kg bahan. 1 kg bahan daripada keadaan pepejal pepejal ke cair. Yang penting sekali kat ujung tu apa? Tanpa perubahan suhu. Perubahan suhu. Okey, jadi waktu dia tengah tukar fasa suhu dia tak berubah. Jadi dia tanya kamu, mengapakah ais dalam corong kaca melebur walaupun pemanas elektrik tidak dihidupkan? Kenapa? Kerana ais dileburkan oleh suhu bilik. Betul, boleh cakap macam tu. Ataupun kamu kata sebab ais tu menyerap haba daripada cahaya matahari. daripada persekitaran. Persekitaran lah, okey. Betul lah tu. Boleh lah macam persekitaran cukup lah. Okey. Cadangkan satu pemerhatian daripada eksperimen ini yang dapat mengesahkan bahawa ais melebur pada kadar yang malar. Macam mana kamu tahu ais tu melebur dengan kadar yang sama? Dia turun sikit-sikit. Jelas sikit lagi. Dia turun, tapi turun macam mana? Dia turun lambat, dia turun perlahan, dia turun.
kadar yang malar. Jadi maksudnya dia turun macam mana? Dia menitis macam mana? Satu malah. Dia menitis dengan kelajuan yang malar. Boleh? Maknanya kita perhatikan air ni bila dia cair, lepas tu kamu tunggu sampai air ni menitik pada kadar yang tetap. Boleh? Maknanya tik tu kamu tengok titikan tu tetap. Jadi ais tu menitis. Jadi air menitis pada kadar yang tetap. Jadi yang ni yang kita boleh nampak dengan mata kita. Ya. Hitung kadar peleburan ais dalam gram per minit apabila pemanas elektrik tidak dihidupkan. Macam nak dapat ni kadar peleburan ais dalam gram Q sama dengan ml. Q sama dengan apa? ml. Tak. Cuba tengok ni, dia kata gram per minit. Maksudnya apa bahagi apa ni? Macam nak dapat Berat masa. Bahan bagi masa. jisim bahagi dengan masa. Jadi jisim ni tadi berapa? Yang dah melebur tu berapa? 16.6. 16.6. Dia ambil masa berapa? 10. Jadi apa bahagi apa? 16.6 bagi 10. Okey, dia dapat jawapan berapa? Ya. 1.66. Apa unit dia ni? Minit. Gram per minit. Okey. Faham ni? Jadi bila dia kata kadar, maksudnya sesuatu tu bahagi dengan masa. Jadi dia dah tulis kat sini lah, dengan minit. Okay, jadi maksudnya jisim air yang dah melebur tu bahagi dengan masa. Okey. Pemanas elektrik yang berkuasa 18 kW kemudian dihidupkan. Jumlah jisim air yang mengalir ke dalam bikar dalam tempoh 5 minit adalah 64.7 gram. Hitungkan haba pendam tentu pelakuan air. Okay, jadi sekarang ni dihidupkan pemanas rendam ni kan. Jadi bila dia hidupkan pemanas rendam, ais ni akan cair lah kan. Jadi dia kata ais tu cair dengan kadar 64.7 gram dalam masa 5 minit. Lepas tu disuruh hitungkan haba pendam tentu pelakuan ais. Kita pakai formula apa nak kira? Q sama dengan ml. Q adalah sama dengan ml. Okay, Q ni nak dapat daripada mana? Dia dibagi 18. 18 apa ni? 18K ni 18 ke kilo. Kilo tu berapa? Kilo 10/3. Betul. 18,000. Jadi yang ni kamu punya apa? Yang ni unit watt ni apa? Kamu punya apa? Kuasa. Power kamu. Power. Jadi macam mana daripada power nak dapat Q? Power kan darab dengan apa? Q sama dengan apa? P darab dengan? P darab dengan? P darab dengan T. Okey, jadi P kamu 18,000. T kamu berapa? T 5. 5 ni dalam minit nak kena convert jadi saat tak? Kena. Jadi kena darab dengan berapa? Darab 60. 60, okey. Jadi M ni kita nak dapat macam mana? M ni apa? M ni minit. 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 M ni apa? Jisim. Jisim air yang dah melebur jadi air. Banyak mana jisim air yang dah melebur jadi air tu? 64.7 ni belum lagi jisim yang kita nak. Sebab apa? Tadi kamu ingat tak situasi dia? Situasi dia bila kita tak on lagi kita punya pemanas rendam tu, air dah ada dalam bikar kan? Sekarang ni 64.7 gram ni datang daripada dua sumber. Daripada persekitaran dan juga datang daripada pemanas rendam. Yang kita nak masuk dalam formula ni adalah air yang melebur hanya disebabkan oleh pemanas rendam kita. Macam mana kita nak dapat tu? 64.7 tolak 16.6. 16.6 tu 16.6 ke? 1.6. Yang ni seminit. Kalau 5 minit berapa? Masa dia 5 minit dia kan? Kali berapa? 5. Kali 5. Okey, jadi 1.66 ni kena kali 5. Jadi berapa kamu dapat jisim 8.3.
Yang ni 83. Okey, jadi berapa banyak jisim air ais yang dah melebur jadi air disebabkan oleh pemanas rendam tu? Berapa dapat ni? Dua-dua ni tolak. Dapat apa? 6.4. 56 point? 4. 56.4. Siapa tak faham yang ni? Yang kita buat ni. Faham tak? Boleh lah? Boleh. Okey, jadi masuk balik dalam formula. Jadi M kita ais yang telah melebur menjadi 56. air. Sebab yang ni kita kena ambil yang dah bertukar fasa tau. Jadi dia dah melebur sebanyak 56.4 ni disebabkan oleh pemanas rendam kita. Sebab tadi kita kira Q ni haba yang datang daripada pemanas rendam. Jadi M ni kita hanya kena ambil yang jisim air yang kita dapat yang datang daripada pemanas rendam punya tenaga ni. Faham tak? Jadi L yang kita nak cari kan. Jadi kira Ustaz berapa dapat L kita? Berapa dapat L? Calculator cikgu. 18,000 darab dengan 5 darab 60 bagi dengan 56.4. Okey, berapa dapat jawapan dia? Bagi cikgu jawapan dalam bentuk piawai. 7.9. Salah. Salah. Sekali lagi kira. 9.5. 9.5. Kuasa 9.57. Ambil 2 tempat puluhan. Darab 10 kuasa berapa? 2 kuasa 7. 7. Okey, sorry. Yang ni kita punya unit dalam gram kan? Kamu kena tukar jadi kg. Macam nak tukar jadi kg ni? Bagi 1000. Jadi jawapan ni kena bahagi 1000. Okey. Kira balik. Betul ke jawapan kamu tadi? Darab 5 darab 60 bahagi dengan 56.4 per 1000. 65.7. 9.57 darab 10 kuasa berapa? Nombornya sama. Okey, darab 10 kuasa 7. Betul ke Jaris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul lah. Apa unit untuk L kita? Pindah je. Q bahagi dengan M. Q ni unit dia apa? Joule. M unit dia apa? M unit apa? Ni kita tukar kg. Jadi kg tu duduk bawah kan. Jadi joule per kg. Yalah, okey. Alright, betul. Okey, Argan soalan nombor 5. Yang ni soalan kegravitian. Baca soalan dia. Hukum kegravitian semesta Newton menyatakan bahawa daya graviti antara dua jasad yang berjisim M1 dan M2 yang terpisah pada jarak R diberikan sebagai F sama dengan G M1 M2 per R kuasa 2. Okey, jadi dia tanya kamu first kali, nyatakan hukum kegravitian semesta Newton dalam perkataan. Macam mana nak nyatakan dalam perkataan? Kita nak cakap apa? Gravitian. Hukum kegravitian semesta dalam perkataan. Kita kena cakap hubungan dia, hubungan daya graviti tu dengan M dia versus hubungan dia dengan R dia. Jadi macam mana hubungan dia dengan M1, M2 tu? Daya graviti adalah hubungan dia kalau M dengan M tu berkadar langsung ke berkadar songsang? Berkadar songsang. Tengok formula tu. F dengan M tu. Berkadar langsung ke berkadar songsang? Langsung. Macam ni kamu tahu dia berkadar langsung? Dia sama dengan sebab kedudukan dia dua-dua duduk kat atas. Boleh? Jadi kalau duduk atas, nampak tak F dengan M1, M2 ni dua-dua semua duduk sebaris. Jadi maksudnya F ni adalah berkadar langsung dengan hasil darab M1 dengan M2. Hasil darab jisim antara dua jasad. Dan dia adalah berkadar apa dengan R ni? berkadar songsang. Jadi daya graviti adalah antara dua jasad. Antara dua jasad adalah berkadar langsung dengan M1.
Ya, macam nak cakap tu M1 tu darat dengan M2 kan. Jadi kita panggil dia macam mana? Hasil tambah Tambah. Hasil darab antara M1. jisim dua jasad dan Berkadar songsang. berkadar songsang dengan R tu apa? Radius. Dengan radius ataupun kita panggil dia jarak pemisahan. Jarak pemisahan kuasa 2 antara dua jasad itu. Okey, ini ada kita bagi dalam nota. Yang ni kalau disuruh nyatakan dalam perkataan lah. Jadi bila kata dalam perkataan tu, kita kena ingat hubungan M dengan F, R dengan M. Jadi M adalah berkadar langsung dengan F dan R kuasa 2 ni adalah berkadar songsang dengan F. Okey, soalan B. Mengapa satelit mengalami daya memusat ke arah pusat bumi? Dia kata bila ada satu satelit berjisim M mengorbit bumi, kenapa dia mengalami daya memusat? Mengalami daya tindakan graviti. Kerana ditindakkan oleh Daya tindakan graviti. Daya tarikan graviti siapa? Bumi. Bumi. Betul lah. Okay. Jadi dia ditarik oleh bumi, dua-dua saling menarik lah. Jadi dia akan pusing kamu punya bumi ni sebab daya tarikan graviti bumi. Okey. Jika laju linear satelit adalah V, tuliskan suatu ungkapan bagi daya memusat F bagi satelit itu. Apa formula yang menghubungkan F dengan V kamu? F sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, betul. Jadi yang ni direct je lah. Jadi soalan kegravitian ni dia tak sesusah yang kamu sangka lah. Jadi bila kita buat latihan, kita dapati soalan yang dia tanya tu senang saja. Okey, jadi patutnya bagi satu je lah ni sebab kamu keluarkan formula saja. Okey, lepas tu dia kata kat kamu daya memusat ini adalah sama dengan daya graviti antara satelit dan bumi. Dengan menggunakan persamaan hukum kegravitian semesta yang diberikan dan jawapan anda di B2, terbitkan satu ungkapan untuk mendapat V. Jadi kita nak dapat satu ungkapan V yang datang daripada hukum kegravitian semesta ni. Macam mana kita nak keluarkan? Kita kena guna equation apa? F sama dengan FG. F memusat adalah sama dengan FG, betul? Jadi dua-dua ni sama sebab dia kata sini daya graviti adalah sama dengan daya musat. Jadi Fm ni yang MV kuasa 2R ni kan? Ya. FG apa? Yang first tadi, GM. Okey, G M over R kuasa 2. Okey, macam mana kita nak dapat formula tu V saja kat depan? Kita kena buat apa mula? Potong M kecil. Okey, kita potong M kecil ni sebab sama dua orang. Lepas tu? Pindah R. Kita pindah R. Apa jadi bila kita pindah R pergi sini? Darab. Dia akan darab, jadi apa jadi kat R kuasa 2 kat bawah ni? Potong yang kuasa 2. Dia akan potong, dia tinggal apa? R. Dia tinggal R saja. Okey, jadi V sama dengan apa? Punca kuasa GM per R. Okey, jadi yang ni kita dah boleh terbit dah. Okey, betul. Macam tu je lah. Okey. Jadi kamu kena ingat relationship ni sebab kita selalu tanya dalam exam. F memusat adalah sama dengan F gravity. Okey, dia kata kat sini, sebuah satelit saintifik perlu dilancarkan ke dalam orbit mengelilingi bumi pada ketinggian 100 km di atas permukaan bumi. Dengan menggunakan jawapan anda di B3, hitungkan laju linear satelit. Macam nak kira laju linear satelit tu? Kita akan pakai formula ni. Kita akan ganti kan lah. Jadi V sama dengan punca kuasa. G dia dah bagi kan? Ya. 6.67. Yang ni kamu picit kalkulator dengan berhati-hati lah. Darat 10 kuasa negatif 11. M kita nak ganti dengan yang mana satu? 59. Jisim bumi ya. Kalau kita tulis M besar ni maksudnya jisim bumi. Sekarang ni dalam formula ni tak ada kaitan dengan jisim satelit dah. 5.98 darat 10 kuasa 24. Okey, bahagi apa? R kita nak ganti dengan apa?
Jari bumi 64. Jari bumi, tapi guna yang ni saja ke? Tak. Tak, kita Tambah kena 100. kita tambah dengan 100 kilometer. 100 kilometer tu kita kena letak dalam unit meter kan. Jadi kita tambah dengan apa? Tambah 30 meter. Darab dengan 100 berapa Ribu. kosong? 1000. Okey, 3. Jadi kira kan berapa kamu dapat V ni? Bukan tambah ke bawah? Oh yes, okey sorry. Tambah. Tambah R, yang ni kiranya R campur dengan H. Ini H kita. Okey. Berapa dapat V? 7.8. 7.8. Ambil 2 tempat puluhan. 7.83. Darab 10 kuasa 3. 10 kuasa 3. Unit dia apa? MS. Negeri 1. Okey, MS negeri 1. Okey, betul. Okey, habis dah. Mujahid. Mujahid ada tak? Ada ya. Cakap kuat sikit. Baca soalan ni. Baca soalan ni. Dua bongkar logam P dan Q dalam rajah apa itu mempunyai jisim yang sama. Kedua bongkar itu direndamkan ke dalam air yang mendidih untuk satu jangka masa yang lama. Bongkar P dan Q dikatakan berada dalam keseimbangan terma antara satu sama lain dan dengan air mendidih itu. Okey. Jadi kamu faham tak eksperimen ni? Mula-mula dia rendamkan dua-dua blok ni dalam air mendidih. Lepas tu dia transferkan dua-dua blok ni ke dalam air lain. Boleh? Lepas tu dia ambil suhu. Berapa suhu kat bekas X ni, berapa suhu kat bekas Y ni. Okey, jadi first kali dia tanya kamu apakah maksud keseimbangan terma? Apa maksud keseimbangan terma? Suhu dua objek adalah sama. Cakap panjang sikit, bagi maksud dia lengkap sikit. Haba daripada objek P haba bersih dari suatu objek mengalir ke dalam ke suatu objek yang lain sehingga mencapai suhu yang sama. Okey, betul. Jadi pemindahan haba dari dua objek yang bersentuhan secara terma sehingga kedua-dua mencapai suhu yang sama. Macam mana dengan pemindahan haba bersih? Kosong. Okey, pemindahan haba bersih adalah sifar. Okey. Okey, dia kata kat kamu blok bongkar P dan Q masing-masing dipindahkan kan ke dalam bikar X dan Y seperti ditunjukkan. Lepas tu dia kata jisim air dalam kedua-dua bikar X dan Y tu sama 0.3. Tapi yang beza kat sini kamu punya P dengan Q ni dia punya muatan haba tentu dia. Muatan haba tentu P 900 joule per kg per darjah Celsius. Yang Q tu 390 joule per kg per darjah Celsius dan muatan haba tentu air adalah 4200. Okay, dia suruh nyatakan dulu berapakah suhu awal P dan Q. Apa suhu awal dia? Masa dekat sini. Ini suhu awal dia. Apa suhu awal dia? Kalau dia sampai keseimbangan terma dengan air mendidih, maknanya suhu dia jadi berapa? Kosong. Apa? Kosong. Kosong? Air mendidih kosong? Oh, 100. 100. Jadi sebab dia sampai keseimbangan terma dengan air tu, jadi J/2 pun jadi 100 darjah Celsius. Faham lah? Boleh? Okey, terangkan mengapa suhu akhir air di bikar X lebih tinggi daripada bikar Y. Dia kata bikar X yang direndam oleh objek P ni, suhu akhir dia adalah lebih tinggi daripada Y. Sebab apa? Apa faktor dia? Faktor muatan haba. Muatan haba tentu Air. bukan air. Muatan haba tentu siapa? P lebih tinggi. Muatan haba tentu P lebih tinggi. Jadi kenapa bila muatan haba tentu lebih tinggi itu menyebabkan air X ni lagi panas daripada air Y? Dia punya keseimbangan terma dia lagi Salah. Lagi ubah. Kenapa bila muatan haba tentu bahan tu lebih besar,
suhu akhir air tu jadi lebih tinggi. Apa sebab? Dia sedap. Menyerap haba lebih banyak. Betul. Dia acid Dia dapat menyimpan lebih banyak tenaga haba kan? Jadi bila dia ada tenaga haba yang lebih, dia dapat bebaskan lebih banyak tenaga haba pada air lah. Jadi maknanya air tu dapat serap tenaga haba yang lebih. Jadi suhu akhir dia akan jadi lagi tinggi. Bagi cikgu jawapan untuk cikgu isi dalam ruangan ni. Sebab tadi. Sebab apa tadi bikar ais lebih tinggi dari bikar wine? Kerana muatan haba tentu T lebih tinggi. Oleh itu dia menyerap lebih banyak haba. Oleh itu dapat menyerap lebih banyak haba. Lebih banyak haba. Banyak haba. Okey, ataupun lebih menyimpan lebih banyak tenaga haba. Jadi tenaga dia dapat simpan banyak lagi, jadi dia boleh bebaskan banyak lagi. Okey. Nabil ready dah? Ini soalan kiraan untuk kamu. Mana Nabil? Ada tak? Tak, cikgu bagi kat Mujahid balik. Allah Akbar. Mana Nabil? Mana weh? Ada tak ada dalam tu? Tadi cikgu, tu ada. Nabil pun tak ada mic ni. Dia kata dia punya line teruk tu. Okey, jadi cikgu tukar lagi kat Usama sebab cikgu tak buah nama dia masuk Mujahid balik tu. Tak tahu. Cikgu bagi kat Usama. Tak apa. Boleh lah Usama? Tukar. Cuba ya. Sama. Okey, dia kata didapati bongkar Q membebaskan 9,200 joule tenaga haba semasa berada dalam bikar Y. Hitungkan kenaikan suhu. Jadi kita nak pakai formula apa ni nak cari kenaikan suhu ni? Q sama dengan Q. MC Theta wajib. Yes betul. Pandai. Okey, MC Theta. Jadi yang dia nak tu apa? Kenaikan suhu dia apa? Theta dia. Dia nak Theta. Okey, dia nak Theta. Okey, pandai. Jadi Q kita nak ganti dengan apa? Berapa tadi GSIM air 0.3. 0.3. Jadi kita akan isikan dalam ni semua maklumat yang berkaitan dengan air tu lah. Okey, ini bukan GSIM. Q ni adalah tenaga haba. Berapa tenaga haba yang dibebaskan? Ni 0.3. 9,200. 9,200. Jadi prinsip dia untuk jawab soalan ni, tenaga haba yang dibebaskan oleh bongkar Y, bongkar haba tadi Q adalah sama dengan tenaga haba yang diserap oleh air dalam bikar Y. Jadi maknanya bila dia bebaskan 9,200 joule, kita anggap air ni menyerap semua tenaga haba tu. Sebab tu kita ganti dengan 9,200 joule kat sini. Jadi C yang kita nak guna ni C apa? C yang air ke C yang Q? Air. Kita akan gantikan semua dengan air. Berapa C air? Berapa C air? 4,200. 4,200. Okey, jadi kita boleh kira dah theta. Theta tu maksudnya kita nak terus kenaikkan dia. Okey, jadi kira tak apa dapat theta? $7.3. 7.3. Apa unit untuk theta? Celsius. Darjah Celsius, betul, senang saja. Okey, satu andaian penting yang perlu kita lakukan untuk perhitungan ini. Apa andaian dia? Siapa tahu andaian yang kita perlu buat untuk tajuk haba ni supaya kita punya pengiraan semua kita boleh anggap betul. Jadi tadi cikgu kata apa? Haba yang dibebaskan tu 100% diserap oleh air dalam bikar kan? Ini maksudnya apa tu? Tiada haba terbebas ke? Sekitaran. Sekitaran.
tiada haba terbebas ke persekitaran. Jadi yang ni andaian yang biasa kita buat untuk tajuk haba ni. Kalau tidak, kita macam kena kira susah-susah macam hari tu. Ingat tak soalan yang dia suruh kira haba persekitaran tu? Jadi kalau macam tu soalan tu akan jadi payah lah. Jadi tiada haba terbebas ke persekitaran. Semua diserap oleh air. Ni kamu boleh hafal ayat ni kalau dia tanya kamu andaian, yang ni lah jawapan yang dia nak tu. Persekitaran. Okey, tak habis lagi. Kita nak sambung soalan kelok ni. Bongkar Q kemudian dikeluarkan daripada bikar Y dan air dalam bikar Y dipanaskan selama 10 minit. Rajah 6.3 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi graf tersebut. Okey, jadi dikata terangkan perubahan tenaga kinetik molekul air semasa proses pemanasan ni. Okey, masa GH ni apa yang berlaku kat air tu? Makin panas. Okey, betul, suhu dia bertambah. Lepas tu kenapa kat HK ni suhu dia tak bertambah dah? Sebab dia dah mencapai tahap maksimum. Berapa tahap maksimum dia? 100 derajat Celsius. Jadi betul dia tak tukar dah suhu dia 100 derajat Celsius. Sebab apa? Masa tu dia tengah buat apa? Dia nak tukar jadi gas kan. Okay, dia nak tukar jadi gas kan. Jadi dia menggunakan tenaga haba tu untuk apa? Untuk menggerakkan molekul-molekul. Kan? Untuk apa? Inti daya. Untuk melemahkan ikatan antara molekul-molekul air. Okey, jadi di sini disuruh terang pasal tenaga kinetik molekul. Jadi kamu rasa apa jadi kat tenaga kinetik daripada GH ni? Dia meningkat. Pada GH tenaga kinetik meningkat. Macam mana kamu tahu tenaga kinetik tu meningkat? Sebab dia haba meningkat. Sebab bila meningkat maksudnya tenaga kinetik tu meningkat lah. Okey, jadi apa jadi kat HK? Ada kaitan dengan tenaga kinetik tak? Apa jadi tenaga kinetik dia? Ada. Malah. Okey, masa suhu dia tak meningkat sebab dia tengah guna haba tu untuk melemahkan ikatan, tenaga kinetik dia tak meningkat dalam lah. Dia kat bahagian HK tu dia punya tenaga kinetik dia tidak berubah. Jadi pada GH tenaga kinetik meningkat, pada HK tenaga kinetik tidak berubah. Jadi tenaga kinetik hanya berubah bila ada perubahan suhu. Jadi maksudnya bila tak ada perubahan suhu je maknanya tenaga kinetik dia tak berubah. HK tenaga kinetik tidak berubah. Ingat okey. Jadi Rajah, okey ni Arif, soalan cahaya. Arif, ready dah ke? Ya. Okey Ya. Rajah 7.1 menunjukkan suatu mentor elektrik yang mengeluarkan sinar cahaya melalui suatu kanta cembung. Suatu skrin putih telah dilaraskan di hadapan kanta cembung supaya satu imej tajam terbentuk pada skrin putih. Nyatakan dua ciri imej yang terbentuk. Ciri Nyata songsang. Dan songsang. Okey, pandai betul. Macam mana kamu tahu imej tu nyata? Sebab kanta cembung. Bukan sebab tu. Sebab imej tu terhasil pada skrin putih. Jadi kalau imej tu boleh terhasil pada skrin, mesti imej tu nyata. Kalau kata dia tak terhasil pada skrin, imej tu maya. Ni kanta cembung ni boleh hasil imej maya. Dua-dua boleh. Okey. Jadi dia tanya kamu, ini soalan kiraan. Jika jarak mentol dari kanta adalah 10 cm dan jarak kanta dari skrin adalah 30 cm, berapakah pembesaran linear imej tu? Jadi kita nak pakai formula apa nak cari pembesaran linear? V bahagi U. Okey, M sama dengan V per U. Jadi kita dah ada maklumat apa? Kita kena cari maklumat apa? Kita kena cari jarak imej dengan jarak objek. Jarak objek dah ada ke belum? Ada dah. Ada dah. Okey, berapa jarak imej ni? Jarak imej dia 30. Jarak imej tu 30. Jarak kanta dari skrin adalah 30, betul? Okey, jadi yang tu jarak imej V kan? Jadi V 30, U? U 10. Jadi boleh terus masuk dalam formula. Jadi kita gantikan 30 bahagi dengan 10, dapat berapa tu? 3. Apa maksud M sama dengan 3? Maksudnya imej tu macam mana? Imej tu besar 3 kali. Betul. Imej yang dihasilkan 3 kali ganda lagi besar daripada saiz objek. Itu maksud M dia 3. Diperbesar lah maksudnya. Boleh? Faham? Ya. Okey. Jadi B dalam Rajah 7.2 mentol digerakkan supaya menghasilkan sinar yang selari macam ni.
di pada kedudukan manakah mantle tu mesti diletakkan supaya sinar cahaya tu terbit selari macam yang kamu nampak ni? Kat mana kita letak mantle supaya cahaya keluar selari? Jauh daripada kantor. Jauh dari kantor, tak tepat. Lagi. Apa kes dia yang keluar cahaya ni lurus? Siapa tahu? Kat mana kena letak? Daripada F. silangan. Betul. Siapa jawab F tu? Kita kena letak dia pada F. F tu apa? F tu apa? Hanya fokus, titik fokus. Titik fokus kamu. Jadi kita kena letak mantle pada titik fokus. Jadi ingat tak kes kita lukis yang infinity tu? Infinity tu kita dapat 2 sinar yang selari kan? Jadi kes infinity tu berlaku bila objek kita berada pada F. Jadi sekarang ni kita kena letak mantle kita pada F lah. Baru sinar kita keluar selari. Jadi mantle tu berada di titik fokus. Jadi kamu kena ingat ni sebab aplikasi yang ni yang penting. Contohnya macam kita punya torchlight. Sebelum ni kita ada bincang soalan torchlight kan? Ada ke? Bukan dengan form 5 ke? Jadi torchlight ni kita nak sinar tu keluar selari. Jadi kita akan letak mantle ni pada titik fokus kelengkungan cermin kamu. Jadi yang ni cermin lah. Kalau kata kanta, sama jugalah kita kena letak dia pada titik fokus dia. Cahaya tu akan keluar selari. Case yang image di infinity tu nah. Jadi itu case yang kita dapat cahaya tu selari. Okey, Anik. Ya, yo. Okey, baca soalan tu dia cakap apa? Sinar cahaya selari yang terpancar keluar dari kancah cembung itu kemudiannya ditujukan ke suatu bongkah kaca seperti yang ditunjukkan dalam rajah 7.3. Okey, jadi sekarang ni cahaya tadi masuk dalam bongkah pula. Apa yang berlaku bila cahaya masuk bongkah ni? Terbias. Okey, dia terbias. Jadi dia tanya kamu berapakah saiz sudut 7 tu? Mana sudut 7 dia? Nampak tak? Berapa saiz sudut 7 tu? 35. Macam mana kamu dapat? 125 tolak dengan 90. Okey, pandai. Ini sudut 7 kan? Jadi 125 tolak dengan 90 dapat 35. Okey, dia punya soalan kedua tu dia tanya kamu sudut bias dia. Berapa saiz sudut bias dia? 22. Macam mana kamu dapat? Sama juga. 122 tolak dengan dia punya 90. Jadi sudut bias dia kat sini nah. Jadi 112 tolak dengan 90 dapat jawapan berapa tadi? 22. 22 darjah. Okey, betul. Jadi yang ni 35, lepas tu yang ni kamu tulis dalam kerja lah macam cikgu tulis atas tu lah. Ni 22. Lepas tu dia suruh hitungkan indeks pembiasan. Tu nak hitung indeks pembiasan pakai formula apa? Sin I per sin R. Sin I per sin R. Okey, pandai. N sama dengan sin I over sin R. I nak ganti dengan apa? 35. Okey, sin 35 bahagi dengan? Sin 22. Okey, dapat berapa tu? 2.19. 2.19. Okey, betul. Betul ke 2.19? 29 kan? 1.53. Kalah lah. 1.53 yo. 1.53 je picit semula. 1.53. 1.53. Maaf. Besar sangat kamu dapat tu jawapan soalan lain ke? Okay. Betul lah, 1.53. Ada unit tak untuk N? Tak ada. Ada, betul sebab dia ratio saja. Jadi dia kata nyatakan sama ada sinar cahaya terbias menjauhi atau mendekati garis normal kalau merambat keluar daripada kaca dari titik P tu. Menjauhi. Menjauhi sebab sekarang dia bergerak daripada kawasan yang kawasan yang macam mana ke kawasan macam mana? Sebab apa menjauhi normal? Sebab sinar tu merambat daripada kawasan berketempatan tinggi ke? Rendah. Tinggi ke rendah sebab daripada kaca ke udara. Jadi tinggi ke rendah tu. Bila dia gerak daripada tinggi ke rendah dia akan menjauhi normal lah. Okey, seterusnya. Yang ni Nabil tapi dia tak ada mic tadi. Jadi kita bagi online. Untunglah tak ada mic kan. Okey. Kita soalan gelombang. Siapa nak jawab? Tu dia. Okey. Soalan gelombang. Bagi kat Jaris. Kita pecah dua soalan ni panjang. Jadi rajah 8.1 menunjukkan susunan eksperimen untuk mengkaji satu fenomena cahaya
dengan menggunakan dua sumber cahaya koheren S1 dan S2. Sumber cahaya tu adalah monokromatik. Ya dah. Apakah dimaksudkan dengan dua sumber koheren? Kan? Berapa kamu selak tu? Okay. Apa maksud sumber koheren? Ada cikgu bagi dalam kelas kan? Apa maksud dia? Bila kita kata dua sumber tu koheren, apa yang sama? Frekuensi. Bukan sudah kata frekuensi dan? Lambda lagi satu. Dua sumber mempunyai frekuensi yang sama. Ni mungkin kamu tak ingat lah. Beza fasa dia sama. Maknanya dia getar pada kadar yang sama. Boleh? Frekuensi yang sama dan beza fasa yang sama. Beza fasa tu maknanya bila dia hasilkan lembangan, dua-dua orang menghasilkan lembangan pada masa yang sama. Bila hasilkan puncak, dua-dua orang hasilkan puncak pada masa yang sama. Boleh ya? Jadi itu maksudnya beza fasa dia sama. Apa maksud cahaya tu monokromatik? Satu warna. Betul, cahaya dengan satu warna. Jadi kalau dia ada satu warna, maknanya macam mana dengan panjang gelombang dia? Atau satu panjang gelombang saja, boleh? Maknanya kata merah, spesifik lah panjang gelombang untuk merah. Okey, jadi kalau kata mono tu maksudnya satu. Jadi kroma tu maksudnya warna. Jadi monokromatik tu maksudnya cahaya dengan satu warna sahaja. Okey. Sinar cahaya yang merambat melalui celah S1 dan S2 dibelaukan dahulu, kemudian cahaya yang terbelau tu menghasilkan corak interference kan. Dia disuruh terangkan apakah maksud pembelauan. Pembelauan maksud apa? Siapa boleh bagi cikgu maksud dia? Apabila satu gelombang melalui celah. Apa jadi kat gelombang tu? Dibelaukan. Dia tersebar. Fenomena di mana gelombang tersebar apabila melalui suatu celah. Suatu celahan sempit atau suatu penghalang. Tepi satu penghalang. Tepi satu penghalang. Tepi satu penghalang. Abang nak ambil dah. Apa maksud interference? Interference. Superposisi dua atau lebih gelombang yang koheren. Atau lebih gelombang yang koheren, betul lah. Alright. Ini maksud saja kamu kena ingat. Okey, lakarkan suatu lakaran untuk menjelaskan interference membina. Macam mana kita nak lakarkan untuk gambarkan interference membina? Apa yang kita kena lukis? Satu amplitude, temu satu amplitude. Betul. Kalau nak dapat interference membina, kita kena bagi siapa bertemu dengan siapa. Interference membina. Puncak bertemu dengan puncak. Jadi puncak tu yang ni. Okay, jadi kamu lukis gambar macam ni lah. Yang ni puncak, yang ni puncak. Lepas tu kamu kena label apa lagi kat gambar Rajah ni? A dia. A tu apa? A tu apa dia? Amplitude dia. Jadi sesaran daripada kedudukan keseimbangan. Okay, jadi dia akan gerak arah mana? Yang first one ni akan gerak arah mana? Kanan. Kanan. Yang ni? Kiri. Okay, lepas tu apa jadi kat dia bila dia dah superposisi tu? 2A. Lebih tinggi. 2A. 2A. Okay, jadi akan jadi 2A. Jadi kamu lukis ni lah. Ni untuk interference membina. Macam mana nak gambarkan interference memusnah lah? Puncak satu lembangan. Okay, puncak bertemu dengan satu lembangan. Okay, kalau puncak ni A, lembangan ni apa? A. Negatif A. Negatif sebab yang ni kita nak akan jumlahkan sesaran dia secara vektor. Ni bila campur positif negatif dapat apa? Satu garis. Dapat ketenangan. Hilang, musnah.
Jadi ni yang dia suruh lukis nah. Jadi yang ni pun sama, kita lukis direction dia. Supaya kita nak cakap dia akan bertemu pada titik tengah lah. Okay. Dapat 2 markah. Kalau dia suruh hurai, kamu kena tulis bawah tu lah. Apabila puncak satu gelombang bertemu dengan puncak satu lagi gelombang pada satu titik tengah, dia akan menghasilkan amplitude yang bertambah sesarannya iaitu 2A. Kamu kena cakap dalam perkataan sekali. Jadi tapi yang ni dia suruh lakar saja, jadi tak perlu. Okay, C. Ni seorang lagi yang tak ada mic. Cikgu tak percaya. Okay. Mel tolong cikgu jawab je, ramai-ramai je lah. Rajah 8.2 menunjukkan corak interference yang terdiri daripada pinggir-pinggir terang dan gelap pada skrin. Jarak pemisahan antara 6 pinggir terang berterutan adalah 25 mm. Jadi yang ni dia lukis pinggir terang dia lah, pinggir cerah dia nah, ada 6 pinggir. Jadi first kali kita akan hitungkan jarak pemisahan antara 2 pinggir terang yang berterutan. Macam nak hitung? Bahagi. Kita bahagi dengan berapa? 5. 5. Kenapa kita bagi 5 bukan 6? Celah-celah tu ada 5. Celah-celah ni diwakili oleh apa ni? Apa? Jarak. Apa? Huruf apa? Lambda. Bukan lambda. Bukan lambda. X kita. X. Oh, X. Jarak antara interference mina ni kita punya pinggir cerah ke cerah ni. Yang ni X kita nah. Ataupun jarak daripada 2 garis anti-knot yang berterutan ataupun garis knot berterutan, yang tu X. Boleh. Jadi berapa dapat ni? 25 mm bahagi dengan 5. 5. Dapat 5 mm. Ni biar ada millimeter pun tak apa kalau dia tak suruh tukar. Okey, jika jarak dari 2 celah ke skrin adalah 2 meter, yang ni dia bagikan maklumat apa ni? Apa tu? Tak. Huruf apa? A. Salah. Apa ni? Jarak dengan skrin. D. Ya, betul lah. D ni jarak daripada skrin dan pemisahan 2 celah. Yang ni apa? X. Kan? X tadi. Pemisahan 2 celah. Lambda. Kan? A kamu. Pemisahan 2 celah tu jarak antara 2 sumber kamu ya. Jadi kalau cahaya kita akan lagi lalu kat 2 celah. Jadi 2 celah ni A kamu Hitungkan panjang gelombang. Yang dia nak tu apa? Panjang gelombang. Lambda. Alright. Apa formula dia untuk soalan double slit eksperimen ni? Apa formula dia? Lambda sama dengan AX per D. Okey, pandai. Alright, A ganti dengan 0.25. Yang ni kita nak convert jadi unit SI tak? Tak. Kena. Sebab apa kena? Sebab dia nak panjang. Kan? Sebab kat sini meter. Jadi kita kena bagi semua unit dia sama. Boleh? Jadi kalau salah seorang tu unit berbeza, kita akan tukarkan semua orang jadi unit SI lah. Sebab kalau tidak nanti kita tak akan dapat jawapan yang betul lah. Jadi sebab dia ni meter, jadi dia ni kena tukar jadi meter lah, senang. Jadi kita akan darab 0.25 ni dengan berapa? 10 -3. Negatif 3. Betul. Tadi kita punya X berapa? 5. 5 darab 10 berapa? Negatif 3. Ingat no? Mili ni kamu boleh type kalkulator kamu terus tak? 5M kamu type Okey, D kita 2. Jadi yang ni tak apa, unit dia dah dalam SI dah. Jadi kita akan dapat lambda kita dalam unit meter lah. Berapa dapat jawapan dia? Darab 10 kuasa negatif 7. Negatif 7 meter. Okey. Habis dah ke? Okey, habis dah. Jadi soalan bahagian B ni sebab dah pukul 10.50. Jadi cikgu tak sempat nak buat dengan kamu. Tapi cikgu nak kamu buat lepas tu hantar kat cikgu, boleh tak? Kita buat dalam kumpulan. Boleh kita buat dalam kumpulan. Jadi Usama cikgu akan letak dia kumpulan dengan semua budak belis. Kalau nak buat offline pun boleh. Cik. Usama, Arif. Not fair. Jaris. Not fair. Orang lain buatlah Zoom meeting, rasalah seperti bersama-sama.
Mujahid. Okey. Jadi kelas ni yo. Tak jadi kelas tu. Okey, ni jawab semua tau. 9, 10, 11, 12 sebab kita nak buat ulang kaji nah. Jadi Bahagian B yo. Ikrah mak you. dan bahagian C. Bahagian B dan bahagian C. Okey, jadi orang lain tu Anik, cikgu. Hello. Iman. Dengan Anik dengan Iman. Anik dengan Iman lagi. Deret. Asta. Iman Atika, okey? Nabil. Nabil. Harino. Azimpan. 4-4 dah. Azim. Boleh lah kamu boleh. Tak apa lah. Ada Azim. 1, 2, 3, 4. Yang ni kumpulan satu lagi buat sama juga. Buat 9, 10, 11, 12. Buat 4 soalan. Boleh bahagi-bahagi ataupun bincang sama-sama. Gaduh sama-sama. Lepas tu tulis jawapan. Lepas tu Arif Ya, saya. dengan Ashtar lagi. Azim. Gila lah pro Ustaz. Okay. Dengan Hafiz. Azim. Ayah Peng. Pimpin. Lo. Kita dengan kerajaan langit. Seorang lagi. Tak lagi lah. Azim. Siapa yang kita tak sebut ke? Sesat aku. Lokman tiok dah. Lokman. Yang tu. Lukman. Yang tu. Nabil. Azim. Nabil dah. Nabil dah. Lukman ni kan? 3. Dah dapat dah minta. 4, 8, 12. Jodoh Nabil nak buat macam mana? Nabil buat aluhan. Lukman, cikgu boboh kat kumpulan. Tak. 3 kumpulan boleh 5. Dengan Ashtar je. Ni lah, tak apalah yang ni Lukman. Biar Ashtar. Ikram. Ikram. Tu cekak dia sengak. Mikdad kalau nak buat sekali boleh lah. Sebab kamu nak buat test cikgu kan. Ni boh sekali. Boleh. Sama. Kau nak pecah 2. Ikram pelih tu. Nak pecah 2 ke? Ikram pelih. Boleh. Pecah dua. Ikram boleh lah. Ikram pelih. Ikram boleh tu. Ikram boleh. Senyap je. Ikram boleh. Jauhi. Kenapa dah Asta ya Allah? Dah jadi ni 3 kumpulan. Jadi kumpulan ni hantar kat cikgu soalan esei ni. Sebab kamu nak peksa hari Selasa kan. Jadi kamu kena hantar cikgu awal sikit supaya cikgu boleh semak dan bagi kamu markah balik lah. Paling lambat kamu hantar kat cikgu Isnin lah. Boleh? Senin. Senin. Kalau kata tak erti ataupun ada soalan susah boleh je tanya cikgu. Okay? Cikgu, kalau dalam bantu kumpulan tu ada 5 orang, 4 orang buat, seorang tak buat macam mana? Kamu hentam lah. Orang tu lagi kalau kelas offline ni kamu boleh hentam dia. Kalau seorang tak buat, melepah lah dia kiranya. Sebab dia nak test juga kan. Tapi kalau dia tak buat ulang kaji, dia lah yang rugi. Ya, Ustaz. Okay? Tip. Jangan mabuk dengan kawan-kawan.